Syu'abi berkata, Urwah telah menyebutkan perkataan bersaksi atau menyaksikan ayahnya, dan ayahnya pula menyebutkan perkataan menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahidah. Ayahnya bersaksi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begini-begini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zurarah bin Awfa, daripada Hasan dan Zurarah bin Awfa, bahwa Mughirah bin Syu'bah qala, berkata, takhallafa Rasulullah ketinggalan di belakang dalam perjalanan. Fa dzakara hadhihi al-qissah, maka baginda menyebutkan kisah ini. Qala, kata perawi ini, fa ataina an-nas. Perawi ini siapa? Yaitu Mughirah. Kami pun pergi kepada orang ramai, yakni sampai kepada orang ramai. Ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang mengimamkan mereka bersembahyang subuh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mahu mundur ke belakang, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya supaya terus bersembahyang. Qala, kata perawi yakni Mughirah, fa sallaitu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfahu rak'atan. Saya sendiri bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang satu rakaat di belakangnya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun dan bersembahyang rakaat yang Abdurrahman telah mendahuluinya, yakni sembahyang satu rakaat lagi lah. Walam yazid alaiha syai'an, dan baginda tidak menambahkan apa-apa lagi di atas satu rakaat lagi itu. Abu Dawud berkata, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Ibnu Umar berpendapat, sesiapa yang sempat dengan satu rakaat daripada sembahyang, dia kena sujud sahwi, dua kali sujud. Dia kena sujud sahwi, jadi dua kali sujud sahwi, dua sujud sahwi lah. Dia kena lakukan dua sujud sahwi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aba Abdullah, daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, bahawa dia menyaksikan Abdurrahman bin Auf bertanya Bilal tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Bilal pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, yakni untuk buang air. Saya pun pergi membawa air kepadanya. Baginda berwudu dan menyapu serbannya dan muqaihi, dua khufnya. Abu Dawud berkata, wahwa Abu Abdullah, dalam sanad ini yang meriwayatkan daripada Abdurrahman As-Sulami itu ialah Abu Abdullah maula Bani Taim bin Murrah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir, bahawa Jarir telah buang air kecil, kemudian dia berwudu. Dia berwudu lalu menyapu khuf, yang di akhirnya. Waqala, dia berkata, apakah yang menegah saya untuk menyapu, yakni untuk menyapu khuf, padahal saya telah pun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu, yakni menyapu khuf. Qalu, mereka berkata, yakni orang ramai berkata, itu berlaku sebelum turunnya ayat surah Al-Maidah, yakni sapu khuf itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya ayat dalam surah Al-Maidah yang memerintahkan supaya membasuh kaki itu. Qala, kata Jarir, ma aslamtu illa ba'da nuzulil Maidah. Aku tidak memeluk agama Islam kecuali selepas turunnya surah Al-Maidah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Buraidah, daripada ayahnya, bahawa Najasyi telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf hitam yang kosong, sadzajain yang kosong, yang tidak
apa ni, tidak berwarna-warni lah. Falabisahuma, maka baginda memakainya, kemudian berwudu dan menyapu kedua-duanya. Qala Musaddad berkata dengan meriwayatkan daripada Dalham bin Salih, qala Abu Daud berkata, hadza, ini hadis ini adalah di antara yang di antara tafarrudat, di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh Ahlul Basrah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Nu'm daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu khuf, dua khufnya. Faqultu, saya pun berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau terlupa? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkaulah yang terlupa. Bihadza amarani Rabbi azza wa jalla, dengan cara inilah Tuhanku telah menyuruh aku. Itulah bab yang kita baca malam ni berkenaan dengan sapu khuf. Berkenaan dengan sapu khuf, ada beberapa hadis dalam bab ni. Sapu khuf. Kalau sapu stocking laman, itu kita akan bincangkan atas. Ini cerita khuf dulu. Khuf itu iaitu macam stocking lah, macam kasut, dipakai di dalam kasut di negeri-negeri yang ada musim sejuk. Pakai stocking, pakai dah, lepas tu pakai khuf pula. Ataupun zaman dulu benar tak ada stocking, stocking tu tak pakai khuf saja, lepas tu pakai kasut di luar ataupun pakai selipar. Khuf daripada kulit, pada masa tunya dibuat daripada kulit biasanya. Ni untuk menahan sejuk. Kalau tidak pakai khuf ni jadi sejuk lah, pasal musim sejuk. Kalau pakai khuf tahan sejuk. Sampai sekarang ni pun masih ada lagi khuf ini dipakai di negeri-negeri sejuk. Tempat kita ni, kalau orang tak biasa keluar negeri, siapa tak pernah tengok lah khuf itu. Jadi sapu khuf ini adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itulah, dalam keadaan itu. Begitu juga kalau seseorang tu sakit, kau sejuk sangat, tidak musim sejuk pun, tidak di negeri sejuk pun, kalau dia pakai, itu ada perbincangan lah di situ. Yang disebutkan di sini biasanya umumnya dipakai dalam keadaan tidak uzur ni, tidak demam ke tidak apa ni, iaitu di negeri sejuk, negeri-negeri yang ada musim sejuk, pakai khuf. Pakai khuf ini, bila pakai khuf, kita ambil air sembahyang, tak payah pecah khuf itu, tak payah pecah dah khuf, pakai sapu datang tu, tak payah basuh dah kaki tu pada ketika ambil air sembahyang. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh agama kita kepada kita. Kemudahan yang diberikan. Sebab apa sejuk? Kalau pecah tu nak basuh kaki sejuk, lepas tu boleh jadi payah nak kering hingga apa, susah lah, menyusahkan. Untuk memberi kesenangan kepada umat ini, maka dia benarkan menyapu khuf pada setiap kali nak ambil air sembahyang. Dan berkenaan dengan waktu tu selama mana, itu ada bab yang berasingan. Selepas ni akan kita akan berjumpa lah dalam bab yang berasingan. Berapa lama, kalau musafir 3 hari, kalau orang tidak musafir 1 hari, sehari semalam, atau macam mana hukumnya, itu kita akan bincang dalam bab akan datang, tauqid fil mas. Ini nak cerita sapu khuf tu sendiri dulu. Bolehlah pada dasarnya sapu khuf itu, dan sepakat, boleh dikatakan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan sapu khuf ini adalah di antara sunnah Nabi SAW. Bukan sekali dua Nabi SAW sapu khuf, tapi banyak kali. Sebab itulah dalam kitab mana pun, bukalah kitab syarah hadis mana-mana pun, kitab fiqh ke kitab gapo ke,
dia ada sebut belaka sepakat, ittifaq, ijma' umat tentang boleh sapu khuf ini. Tapi kalau seseorang itu tak pakai khuf, mana kaki dia kosong lah, kena basuh kaki tu ke mana-mana pun, kena basuh bila ambil air semai, tak boleh sapu. Sapu ni bila pakai khuf. Pakai khuf ni pun ada syarat-syarat dia lah, sebahagiannya akan disebutkan dalam bab-bab akan datang. Di antara syaratnya walaupun tidak disepakati ialah pakai itu dalam keadaan suci dah pakai khuf, barulah boleh. Kemudiannya bila kita patah air sembahyang, kita sapu khuf. Tapi kalau kita pakai itu ketika kita dalam keadaan tak ada air sembahyang, dalam keadaan tidak suci, tak boleh. Dan ini ada khilaf, akan disebutkan akan datang lah khilaf berkenaan dengan syarat-syarat itu. Sapu khuf tu sendiri semua sepakat. Ni hak dalam kitab Badlul Majhud ini begini dia tu. Ittafaqatil ummah khilal rawafid. Ittafaqatil ummah khilal rawafid wa ajma'atil a'immah ala jawaz al-mash 'ala al-khuffayn. Wa qad rawa al-mash 'ala al-khuffayn khalaiq la yuhsun min as-sahabah. قال الحسن حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. أخرجه عنه ابن أبي شيبة. وقال الحافظ في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10. ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة، فقال فيها أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وأن ترى المسح على الخفين. وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، فكان الجحود ردا على كبار الصحابة ونسبتهم إلى الخطأ، فكان بدعة. فلهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا. ودل قوله هذا على أن خلاف ابن عباس لا يكاد يصح. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. Dan inilah sebagian yang disebutkan di sini. Maksudnya umat sepakat, umat Islam ni sepakat, selain daripada rawafid. Ni rawafid ni siapa dia? Syiah dan Khawarij. Dia kata tak boleh sapu khuf dalam perjalanan. Kau tidak dalam perjalanan, kau uzur, kau tidak uzur, kau tak kira, tak boleh belaka. Maknanya kaki ni bila ambil air sembahyang, dia tak boleh sapu, dia kena basuh. Tapi kata rawafid ini, dia tidak basuh, dia sapu. Maknanya mereka kata, puak-puak Syiah ni kata, ambil air sembahyang sapa kaki tu, kalau ada khuf pun, apatah lagi kalau tak ada. Kalau ada khuf pun kena pecah sapu. Lepas pecah tu sapu, bukan basuh, sapu. Kaki tidak boleh dibasuh bagi mereka, hanya boleh disapu. Lepas tu hak kata tak boleh sapu ni ada khilaf pula. Ada kata kena basuh pula. Tapi puak-puak rawafid Syiah kata tak boleh basuh, kena sapu. Sapu. Kalau pakai khuf tak boleh. Lepas tu hadis ni dia tolak semuanya. Hadis ini mereka tolak semuanya, mereka tak terima. Dan ayat Quran itu mereka dengan apa ni, pasti, dengan putus, tak terima dah hak lain. Mesti kena baca wa arjulikum ilal ka'bain. Tak boleh baca wa arjulakum, tapi kena baca wa arjulikum, yang memberi makna kena sapu kaki itu. Seperti yang sebelum pada ni kita sudah bincang ada ayat tu dengan panjang lebar dah sebelum pada ni. Bincang tentang ayat tu. Mereka kata wa arjulikum tak boleh, wa arjulakum tak boleh, salah. Wa arjulakum kena baca wa arjulikum.
Dia tu waw tu atah kepada ru'usikum wamsa'u bi ru'usikum, mana sebagaimana sapu kepala, sapu kaki. Tak boleh basuh kaki. Kalau pakai khuf pun kena pecah khuf itu. Pecah, sapu, bukan basuh, sapu. Kalau tak pakai khuf pun sapu juga dalam keadaan biasa. Tak boleh basuh. Itu pendapat mereka. Hadis-hadis yang begitu banyak menolak pendapat mereka itu. Inilah yang disebutkan. Imam-imam sepakat. Imam-imam sepakat tentang harus sapu khuf ini. Harus sapu khuf. Begitu ramai, tidak terhingga sahabat yang telah meriwayatkan hadis tentang sapu khuf ini daripada Nabi SAW. Ramai. Hasan Basri berkata, 70 orang sahabat Rasulullah SAW telah menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah sapu khuf. 70 orang. Itu hak dan dengan dia. Hak dia dan dengan sahabat ni. 70 orang. Lepas tu ramai lagi ulama-ulama mengatakan sapu khuf ini termasuk di dalam hadis mutawatir. Salah satu hadis mutawatir ialah hadis ni, sapu khuf ni. Tapi mutawatir ke apa dia? Mutawatir makna. Mutawatir makna, bukan mutawatir lafaz, tapi mutawatir makna. Hak mutawatir makna ini pun kita kena terima, tak boleh tak terima. Kita tak boleh tak terima. Tak boleh tak terima. Kalau terima boleh jadi rosak akidah. Boleh sampai jadi ahli bid'ah seseorang itu. Kalau tolak apa ni hadis mutawatir maknan. Dia kata mutawatir. Sebahagian ulama menghimpunkan perawi dia dari kalangan sahabat sampai lebih 80 orang sahabat. 80 orang sahabat, bukan Mughirah saja yang meriwayatkan hadis sapu khuf ini. Termasuk di antara 80 tu 10 orang sahabat Nabi SAW yang disebutkan oleh baginda sebagai ahli syurga, yang dijamin syurga. Semuanya terima ni sapu khuf ini. Sebab itulah Imam Abu Hanifah berpendapat sapu khuf ni terima, boleh sapu khuf bila seseorang ni pakai khuf. Terima boleh sapu khuf ini adalah di antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata, ini di antara kata-kata Imam Abu Hanifah, ciri-ciri Ahlus Sunnah ataupun tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu kalau engkau Ahlus Sunnah, engkau melebihkan syaikhain, an tufaddila syaikhain. Engkau melebihkan, mengutamakan syaikhain, maksudnya Abu Bakar dan Umar, dari sekalian sahabat yang lain. Tak ada sahabat yang boleh lintas yang melebihi Abu Bakar dan Umar ini dari segi kedudukan, dari segi darjatnya. Tak ada. Ini ciri-ciri ahli sunnah. Sebab ahli bid'ah dia ada kata lagu tu. Ada lagi orang lain yang lebih daripada Abu Bakar dan Umar. Misalnya golongan Rawafid Syiah ni, dia kata Sayyidina Ali lebih lagi daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Itu ciri ahli bid'ah lah, tidak ahli sunnah. Kalau ahli sunnah, dia mesti faham lagu tu, pegang lagu tu. Kalau tidak pegang lagu tu, bukan ahli sunnah. Wa tuhibbal khatanain, engkau kasih kepada dua orang menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda ahli sunnah juga. Nantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman pun sayang, kasih. Sayyidina Ali pun kasih juga. Itu tanda ahli sunnah. Ada je hak telajak. Sayyidina Uthman dia telajak kasih. Sayyidina Ali jadi siapa? Kurang. Sayyidina Ali siapa? Kurang. Merendahkan Sayyidina Ali pula. Itu orang panggil puak-puak nawasib atau nasibi. Tak boleh juga. Ahli bid'ah juga. Ada juga yang melebih-lebihkan Sayyidina Ali, melebih-lebihkan Sayyidina Ali, iaitu puak-puak Syiah. Tak boleh juga. Ahli bid'ah juga. Dia tidak kasih kepada Uthman, bahkan Uthman dia kata jahat. Sayyidina Uthman ni jahat. Itu tak kena. Sebab itulah Imam Abu Hanifah buat kesimpulan, kalau ahli sunnah dia mesti ada ni, kasih kepada kedua-dua menantu Nabi SAW, Uthman dan Ali. Wa antaral masha al khuffain, dan engkau berpendapat boleh menyapu khuf. Kalau pakai khuf,
kita boleh sapu khuf pada ketika ambil air semaya tu, boleh sapu khuf. Ini tanda ahli sunnah. Sebab apa? Dia kaji dah. Jadi puak-puak bid'ah tak terima hak ni. Sedangkan hadis ini begitu banyak. Kenapa tidak terima ni? Sebab dia ada satu rahsia dia, iaitu mereka mempertikaikan sahabat-sahabat. Situ. Kalau tidak pertikaikan sahabat, begitu ramai, macam mana kita nak tolak? Tetapi mereka pertikaikan sahabat-sahabat. Kalau kita boleh terima mana pendapat mereka yang mengatakan tak ada sapu khuf ni, padahal begini ramai sahabat ni, bahaya. Kenapa sahabat ni begini ramai? Riwayat, adakah dia sepakat benda yang atas perkara yang tak betul? Adakah sahabat-sahabat ni bersepakat atas perkara yang tak betul? Kalau benda ni betul, apa tak terima? Sama ada kita kata sahabat tu berbohong, bermuafakat untuk melakukan dusta ni, hak Nabi tidak buat, dia kata buat. Ataupun mereka menganggap sahabat-sahabat ni tak boleh pakai, tak boleh pakai. Sahabat-sahabat ni jahat, walaupun seramai tu ramai saja, tak boleh pakai. Itu bahayanya. Kalau macam tu hak lain-lain, berapa banyak hukum agama ni tidak seramai tu pun sahabat sudah diterima sebagai hukum dalam agama, akan dipertikaikan hak lain-lain pula. Kalau sahabat tu dipertikaikan, hak lain-lain begitu banyak hadis-hadis ni akan dipertikaikan pula. Lepas tu keputusan dan hukum hakam yang berlaku di zaman sahabat itu dengan persetujuan sahabat semua akan dipertikaikan juga. Habis tak ada. Kalau macam tu sejarah Islam tak ada, tak boleh menjadi contoh berlaku. Di permulaan tu tak ada. Itu bahayanya. Dengan sebab tu tak boleh pergi ahli bid'ah ni, dia tak boleh pergi. Walaupun nampak perkara ni kita kata perkara furuk, perkara cabang, ranting saja, masalah ambil air sembahyang, kita kata apa sibuknya ni masalah khilaf. Tidak, dia tidak berhenti sekat tu. Dia pergi lagi. Walaupun perkara macam ni, macam buruh gigi apa lagu tu je. Misalnya azan, mana kalau pertikaikan hak tu, mana jadi pertikaikan hak lain-lain pula. Padahal benda tu begitu banyak sekali diriwayatkan daripada Nabi SAW. Tak boleh pergi. Dan dia ada rahsia di sebalik itu. Apa yang dia cuba pertikaikan ni, akan datang dia akan katalah pada orang kan, berapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sekian ramai sahabat-sahabat, tetapi orang tak terima kan. Mana bolehlah tak terima, sahabat buat keputusan dah pun boleh tak terima. Tak apa kalau kita tak terima. Dia tujuan dia nak kata gitu. Tujuan dia. Kalau lagu tu dia pergi hak lain, hak masalah akidah pula. Sahabat-sahabat ramai ni maknanya tidak terima Sayyidina Ali sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh harap lagi tu. Boleh jadi dia bersepakat melakukan kesalahan itu. Memang jelas dah kata dia. Memang jelas dah Nabi SAW cerita dah Sayyidina Ali ni jadi khalifah selepas dia, imam. Tapi sahabat-sahabat ramai ni tak terima. Dia nak pergi ke situ. Mana sahabat-sahabat ni jenis jahat lah. Hak sepatutnya diceritakan dia tidak cerita, hak tak sepatutnya diceritakan, hak tak ada pun dia kata ada. Macam ni. Hak memang ada, dia kata, iaitu Nabi telah melantik Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar selepas dia, terus Sayyidina Ali. Hak tu dia tak cerita pula, dia susu. Itu bahaya. Apa yang kita tidak terima hak ni walaupun apa kecil, apa yang kita tak terima setelah sekian ramai sahabat meriwayatkannya? Jawabnya dia ada rahsia di sebalik itulah, ada maksud tidak molek. Bagi kita hak ni walaupun kecil, dia ada kaitan dengan yang lain, kita kena terima. Hak sunat tu walaupun sunat kita kena terima. Kita tak boleh buat suka pasal hak tu. Jangan kita bantah, jangan kita kata jangan kita kata lagu tu. Tak boleh sahabat sengaja buat misalnya tarawih, sengaja buat tak boleh kata lagu tu. Pandai-pandai dia buat, tak boleh. Tetapi puak-puak ni dia kata lagu tu. Puak-puak Rawafid ni
Dia tak ada sembahyang tarawih ke apa ni, tak ada. Tapi orang ahli sunnah dia terima sembahyang tarawih tu sunnah. Mana kalau tak buat pun tak dosa. Tapi benda ni sabit, ada. Jadi kita kena terima. Tak boleh kata sahabat ni ngada-ngada kau buat perkara yang tidak pernah Nabi sebut. Nabi tak pernah buat macam tu di masjid, ramai-ramai lagu tu sampai sepanjang bulan puasa dia ngada-ngada buat. Tak boleh kata macam tu. Pokok dia kata ini rekaan Sayyidina Umar. Orang ahli sunnah ni ikut Sayyidina Umar. Tak Sayyidina Umar lah baru ada ni, kata dia. Nabi SAW tak ada buat lagu tu. Kita kata Sayyidina Umar tu siapa dia? Sayyidina Umar tu Sayyidina Umar lah. Sayyidina Ali pun ada sekali bukan? Dia pun sembahyang tarawih juga. Apa dia tidak bantah pada ketika tu? Tentu sekali semua sahabat-sahabat ni tahu maksud Nabi SAW bahawa sembahyang tarawih ni elok kalau dibuat beramai-ramai dalam masjid sepanjang bulan puasa. Elok. Kalau tidak takkan berani dia buat. Kita kata lagu tu. Buktinya hak Nabi berkenan iaitu sahabat-sahabat buat lah. Itu bukti bagi kita. Dia kata tak. Tak mesti hak Nabi berkenan. Macam tarawih tak mesti Nabi berkenan. Sayyidina Umar sengaja buat gitu, dia nak suruh orang ni berasa dia hebat. Jadi untuk nak menutup kesilapan dia tu, dia letak kesilapan atas orang lain pula. Letak atas Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan maksud ni. Itu silap. Dia jadi silap. Sebab itu punca kesilapan ahli bid'ah ni pasal dia tidak hormat kepada sahabat. Itulah. Dan kita ahli sunnah ni nama lagi ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikut sunnah Nabi dan jamaah. Jamaah tu maksudnya sahabat lah. Wah, kalau seraman ni sahabat, macam mana kita tak akan ikut? Macam mana tak akan ikut? Lepas tu ada disebutkan bahawa Abu Hanifah berkata, saya tidak terima ni sapu khuf ni kecuali perkara ni sampai kepada saya seperti siang hari. Siang hari kita nak menafikan siang lagu mana? Kita nak kata malam lagi dah siang dah, lagu mana? Supa juga ni terang gitu sekali kepada dia, baru dia terima. Menolak ni bermakna menolak sahabat-sahabat besar dan mengatakan mereka itu salah dan ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah dalam akidah ni orang panggil bid'ah akidah. Sebab itulah Karhi berkata, dia berkata saya bimbang akan berlaku kekufuran kepada orang yang tidak terima sapu khuf ni. Ini ada di kalangan ulama, bukan seorang dua ni, ramai ni. Ini dia sebut Karhi kata bimbang, takut-takut rosak akidah seseorang sampai jadi kafir kalau tak terima. Sebab apa? Benda ni sampai kepada kita begitu banyak sekali sampai kepada kita. Sahabat tu begitu ramai. Nak ingkar hak ni bermakna Syawaliullah kata ingkar hak ni serupa dengan orang tu ingkar perang Badar. Dia kata perang Badar tak pernah ada. Sebab tu nak ingkar hak ni. Sebab apa? Cerita ni mutawatir. Hak lagu tu mutawatir. Orang yang menolak hak mutawatir, dia boleh jadi rosak akidah dia. Imam Abu Hanifah lagi berkata, dia kata kalau sapu khuf ni tak ada khilaf, kalau sapu khuf ni tak ada khilaf, tentu kita tak sapu. Ni pokoknya tak ada khilaf, sebab tu kita sapu. Tak ada khilaf. Kalau dia ni hukum dia ni ada juga khilaf, kita tak sapu. Ni tak ada khilaf, sebab tu kita sapu. Jelas benar. Sebab itulah Ibnul Mubarak mengatakan sapu khuf ni tak ada khilaf di kalangan sahabat, kerana orang yang ada diriwayatkan daripada dia tak terima sapu khuf, ada riwayat yang menyebutkan dia terima. Bermakna hak dia kata tak terima tu boleh jadi ketika dia tak tahu, tetapi kemudiannya dia tahu. Semuanya sabit. Itu kata Ibnul Mubarak berkenaan dengan sapu khuf ni. Kemudian kalau kita tengok dari segi hikmahnya pun,
agama kita ni nak bagi kemudahan, kesenangan kepada kita. Apa yang kita menyusah-nyusah? Apa yang kita menyusah-nyusah? Ini nak bagi kesenangan. Supaya kita kata dalam perjalanan boleh jamak, boleh qasar. Lepas dia nak bagi kemudahan kepada kita. Mujur lah. Supaya juga ni dah sejuk, tak sampai pecah, pakai sapu pada dah. Mujur lah. Kenapa nak pertikai lagi? Dah bagus tu. Di sini nampak hikmah agama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu nyata waktu itu. Allah SWT mahukan kemudahan kepada kamu. Dia tidak nak susah, payah kepada kamu, tidak. Di antara bukti kemudahan yang dikehendaki oleh agama untuk kita, itu sapukhuf. Sapukhuf. Selain daripada banyak-banyak lagi yang lain. Baiklah. Mughirah bin Syu'bah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Aku pun ada bersama dia dalam Ghazwat Tabuk. Pergi sebelum fajar. Pergi ke satu arah lah. Aku pun pergi juga bersama dia. Tu dia lah, untuk berkhidmat kepadanya. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia ambil berat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pergi ke situ, nak pergi ke mana? Dia turut pergi. Takut-takut ada kesusahan, ada keperluan Nabi, dia boleh bantu. Ataupun Nabi SAW mungkin terdedah kepada bahaya ke, dia boleh selamatkan. Dia sanggup mengorbankan diri kerana Nabi SAW. Itu cara sahabat. Dia pun begitu. Nabi SAW pun menurunkan untanya, pergi itu dengan unta. Lepas tu bila sampai satu tempat tu, dia pun dudukkan unta dia. Dia pun pergi ke tempat sunyi lah. Lepas tu dia mari. Saya pun tuai air ke tangan dia daripada bekas kulit untuk isi air. Dia pun ambil air semai. Dia tidak larang, dia tidak marah. Ini menunjukkan boleh khidmat itu. Orang muda khidmat kepada orang tua, anak murid khidmat kepada tok guru, anak khidmat kepada ayah, boleh itu. Dan itu termasuk dalam sifat yang baik lah, akhlak yang baik. Nabi SAW tidak larang. Dan dalam air semaya ni, kalau sekadar orang tutuan kita ambil air semaya, itu tak apa lagi. Walaupun setengah ulama mengatakan makruh, tetapi ramai ulama mengatakan tidak makruh. Sebab apa? Nabi SAW bukan sekali buat lagu ni menunjukkan tidak makruh. Boleh sekadar tuan air tu. Walaupun tidak uzur pun, tidak sakit, tidak uzur pun, orang nak khidmat, bolehlah lagu tu. Faghasala kaffai, Nabi SAW pun basuh dua tangan dia, kemudian basuh muka, kemudian dia nak menyingsing lengan dia, nak tarik kau ni lah, nak tarik kau ni, nak buat gitu, nak buka kan, tak boleh, pasal kemah. Bila tak boleh, payah nak singsing tu, nak lipat tu, dia apa tu, waktu bik tangan kot dalam, ni masuk kot dalam. Kalau buat betul gitu mudah sikit masuk. Kalau nak singsing tu, nak lipat tu, payah, pasal lengan baju tu sempit sangat, ketat. Daripada sini juga sebahagian daripada ulama mengatakan dalam perjalanan ni elok, berdasarkan hadis ni kita pakai ketat sikit, sebab Nabi SAW pakai ketat, dan pakai kemas, sebab mudah nak pergi mari, itu mudah. Nak pergi mari itu mudah. Kalau dalam keadaan biasa tidak gitu. Ini sesuai dengan keadaan lah, sesuai dengan keadaan. Misalnya kita kata kalau negeri yang sejuk, memang nak pada ketat tu, kalau longgar, kalau luar masuk angin tu pun sejuk dah. Tapi kalau negeri hak panas, memang sesuai lah. Kalau luar, lengan baju luar, sesuai, lega. Tapi kalau sejuk, ini sesuai dengan keadaan. Termasuk keadaan tadi, iaitu perjalanan kita tu lagu mana. Kalau perjalanan tu selesa, tak ada apa, boleh kita nak pakai kain, kau nak gapo perjalanan tu. Tapi kalau perjalanan setengah-setengah negeri tu, bah dia pun tak berhenti, pakai slow, kita kena lompat. Nak berhenti pun tak berhenti, pakai slow gitu, kita kena lompat. Kalau pakai kain tak kurang sesuai di situ. Jadi tengoklah keadaan sesuai, apa mana yang sesuai, kita pakai yang sesuai lah. Kalau pakai kain di situ boleh jadi rebah, boleh jadi rebah.
Jadi kita kena tengoklah masalah pakaian ini mengikut hak sesuai lah dengan keadaan. Lepas tu dia pun basuh tangan hingga ke siku dan sapu kepala. Lepas tu sapu khuf, tawadda'a ala khuffai, yang ambil air semaya atas khuf dia, yang ni dengan menyapu khufnya. Kemudian dia pun naik kenderaan dia, kami pun pergi jumpa dengan orang ramai, sahabat-sahabat lah yang telah pun bersembahyang. Mereka kedepankan Abdul Rahman bin Auf untuk jadi imam. Abdul Rahman pun sembahyang ketika waktu sudah betul-betul masuk lah. Dan Abdul Rahman kami dapati Abdul Rahman telah pun bersembahyang 1 rakaat, atau kalau kita nak mengikut zahir ni telah rokok dah 1 rokok. Biasanya seperti kata tadilah, dengan arti 1 rakaat sembahyang, bukan makna rokok saja. Kalau terima rokok pun tidak salah juga, boleh juga sampai ke peringkat rokok dah lah. Bukan maknanya masih dalam qiyam lagi, tidak, tapi sudah rokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan dia masuk dalam saf orang-orang Islam, orang-orang lain, dan dia bersembahyang di belakang Abdul Rahman bin Auf rakaat yang kedua. Ini menunjukkan Abdul Rahman bin Auf ini seorang sahabat yang sangat istimewa. Sebab apa? Nabi SAW bersembahyang di belakang dia, sembahyang di belakang dia ni. Sebab itulah di kalangan sahabat di zaman Sayyidina Umar itu, di antara yang dilantik, di antara yang dicalonkan untuk menjadi khalifah, Abdul Rahman. Dan dia ni di antara yang penting, cuma dia tarik diri sendiri. Kalau tidak, dia tu mengikut pandangan sahabatnya di antara yang layak lah. Dia tarik diri sendiri bila sampai kepada 3 orang, tinggal dia, Sayyidina Ali dan Uthman, dia tarik diri, tinggal 2 sajalah, Uthman dengan Ali. Inilah menunjukkan keistimewaan dia tu. Lepas tu bila Abdul Rahman bin Auf beri salat, Nabi SAW pun bangun dalam sembahyang dia tu. Moga baru sembahyang 1 rakaat kan, bangun dalam sembahyang. Islam pun terkejut tengok. Mereka pun banyak tasbih li'annahum sabaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salah, kerana mereka telah mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang. Sepatutnya mana yang sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian kalau kelewat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa, ni Nabi ni tak siap lagi, kita sudah siap dah, macam mana? Lepas tu dah tahu dah takut begitu, apa tak tunggu kita kata? Apa tak tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak tunggu tu boleh jadi ini mengikut pendapat ulama lah, mereka tidak pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke situ, tak pasti. Kalau nak tunggu boleh jadi lewat kau. Ini juga menjadi dalil bagi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sembahyang itu yang afdalnya di awal waktu. Kalau lewat afdal lagi pada tunggu sehingga sampai kepada waktu isfar misalnya, tapi tak tunggu bersembahyang. Tunggu bersembahyang menunjukkan ada kelebihan sembahyang di awal waktu. Walaupun orang-orang yang tak setuju dengan pendapat itu, dia adalah jawapan dia sendiri, itu masalah lain lah. Jadi tasbih ni, bila ada ulama yang mengatakan tasbih ni selepas sembahyang, bila bui salam Nabi SAW bangun, hak mana sudah sembahyang tu, subhanallah, kata lagu tu. Maknanya adakah kita ni salah, adakah kita ni tak kena, sebelum Nabi SAW siap sembahyang lagi, geger, subhanallah. Ada yang mengatakan di sini fa'aktsarut tasbih ni, bila Nabi SAW tu masuk, pergi dekat tu, sebelum dia masuk persembahyang, dia tasbih dah sahabat-sahabat ni, supaya Abdul Rahman bin Auf tu bagi ruang kepada Nabi SAW untuk naik. Itu tujuan tasbih. Tetapi pendapat ini tidak kuat sebenarnya. Sebab apa? Abdul Rahman bin Auf sendiri sudah tengok dah Nabi SAW, dalam riwayat akan datang, dan dalam kitab-kitab lain pun ada sebut juga, dia tengok dah, dia sendiri nak undur dah, tapi Nabi SAW suruh
Dia teruskan sembahyang. Makna dia sudah tengok dah tasbih ni tidak kerana itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam Bukhari apa, disebutkan sahabat-sahabat ni dia tepuk tangan. Dia tepuk tangan bila Nabi SAW ni pergi. Dengan sebab itu dalam peristiwa ni, lepas tu Nabi SAW kata innamat tasfiqu lin nisa. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan ni hanya untuk perempuan. Nabi kata orang untuk orang lelaki tasbih, untuk orang perempuan tasfiq. Apa kamu tepuk tangan? Kamu bukan perempuan, lelaki, sepatutnya kamu tasbih. Ni kalaulah tasbih, apa perlu Nabi SAW kata sepatutnya kamu tasbih? Dia tasbih dah. Menunjukkan tasbih ni kemudian, bukan ketika Nabi SAW tu mari. Ketika tu mereka ni tak tahu lagi macam mana cara nak tegur orang dalam sembahyang, sehingga ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan tu lagu ni lah. Tepuk tangan lagu tu. Jadi kalau ramai geger juga. Nabi SAW tak kenal tepuk tangan lagu tu. Sebab tepuk tangan lagu tu dalam sembahyang untuk perempuan tegur, untuk imam. Kalau lelaki, dia kata subhanallah. Bapa tak kata subhanallah. Ni dalam ni kata subhanallah. Ini menunjukkan subhanallah ni kemudian daripada sembahyang, bukan dalam sembahyang. Sebab kalau dalam sembahyang, dia tahu dah apa dia tak kata tadi. Dia duduk tepuk tangan tu buat apa? Baiklah. Imam Malik pula kata tidak lagu tu, orang perempuan pun tasbih juga dalam sembahyang. Dia kata kalau nak tegur tu imam, subhanallah juga. Hak tadi tu Nabi SAW nak cerita tak molek buat tepuk tangan lagu tu. Itu cara orang perempuan tu. Bukan dia nak cerita dalam sembahyang ni ada pembahagian orang lelaki tasbih, orang perempuan tasfiq. Tasfiq tu tak molek mana-mana pun. Kalau di luar sembahyang biasanya dilakukan oleh orang perempuan. Orang lelaki tidak buat lagu tu. Makna dalam sembahyang kena subhanallah berlaku, kata dia. Ini masalah khilaf lah. Yang lebih tepatnya iaitu tasbih ni selepas sembahyang. Selepas sembahyang terkejut tu lama kan, jadi kita bersalah ke sebab kita mendahului Nabi SAW. Macam mana? Itu sebabnya tasbih subhanallah, subhanallah. Dia tu kata lagu tu. Tapi bila Nabi SAW beri salam, dia pun kata kepada mereka, betul dah tu hak buat tu, betul dah, molek dah tu, molek tu, buat lagu tu molek. Semula lagu tu lah. Yang ni kalau tu imam lambat, biar orang lain naik lah. Kalau tu imam tu lambat, biar orang lain naik lah. Terutama dalam perjalanan, dalam keadaan yang tidak menentu begitu. Janganlah ditunggu-tunggu sampai lewat. Semayahlah. Itu molek dah lah tu buat tu lagu tu. Dan Nabi SAW pula nak ajar kepada umat bahawa orang yang lebih ni boleh mengimamkan mafdul, mana orang yang kurang daripada dia. Tidak semesti kata nak jadi tu imam ni hak paling lebih di kalangan ramai-ramai. Itu tak mesti. Orang hak lebih boleh duduk di belakang, tak apa, boleh lagu tu. Seperti yang dia buat ni lah. Seperti dia buat. Di samping itu dia nak ajar pula bagaimana secara praktikal, bagaimana kalau sembahyang ni dah serakaat saja dengan tu imam, nak tambah berapa? Nak tambah berapa? Jadi tambah tambah Yang kedua tadi, masalah sahabat tu tasbih tu subhanallah, subhanallah. Ada juga yang mengatakan macam mana dah tadi Nabi SAW duduk dalam rakaat yang pertama tu duduk. Sepatutnya rakaat yang pertama dia tidak duduk, tapi oleh kerana dia mengikut imam jadi duduk. Adakah itu satu kesilapan, terlupa ke apa ke? Jadi sebab tu kata subhanallah. Sebab tu kata subhanallah. Ada yang mengatakan begitu, tapi itu pun tak berapa tepat juga. Sebab apa hak ni dikatakan subhanallah ni selepas sembahyang. Bila selepas sembahyang, setelah duduk sama-sama dah. Setelah duduk sama-sama dah. Kecuali kalau kita kata yang kata subhanallah tadi hak pergi bersama Nabi SAW. Dia takut Nabi terlupa, sebab duduk dalam rakaat yang pertama tu subhanallah, subhanallah. Tapi Nabi SAW tetap tidak bangun. Nak tunjuk kepada orang ramai bahawa sembahyang ni kena ikut imam. Kalau imam tu dia duduk, kita duduk. Jadi 2 kali duduk lah sembahyang subuh, tak kira 2 kali duduk pun. Itulah cara sembahyang. Itu pengajaran kepada kita. Sebab itu dia buat berlaku begitu kepada Nabi SAW. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni kadang-kadang nak menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita buat gitu pun tidak kurang. Bukti tidak kurang,
telah berlaku kepada Nabi SAW sendiri lagu tu. Tidak kata semaya tu jadi kurang semaya kita. Sebab apa? Semaya subuh ni duduk kedua-dua dalam kedua-dua rakaat, maka kurang. Tidak jadi kurang. Kurang kerana lewat pergi beriman tu suku tu kurang semaya tu sendiri tidak. Supaya tolak je semaya. Tidak kata kena tambah macam lain. Sebab itulah dalam riwayat yang satu lagi dia kata Nabi SAW tidak tambah apa-apa daripada itu. Takut-takut dah kurang, tambahlah ataupun buat hak lain. Tetapi Imam Abu Daud kata ni beberapa orang sahabat ni, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, dia kata kalau sesiapa dah serakaat dengan tu imam semaya, dia kena sujud sahwi. Pasal apa? Pasal kurang dah semaya dia. Pasal kurang semaya dia. Tetapi jumhur ulama dan sahabat sendiri di kalangan sahabat mengatakan tidak lagu tu. Kalau kurang, tentu Nabi SAW buat dah sujud sahwi. Dan dia tidak sujud sahwi. Dalam riwayat ni tak ada sahabat pun kata Nabi SAW sujud sahwi. Maka tak ada lah sujud sahwi. Tetapi orang lain, sahabat yang kata ada sujud sahwi tu, dia faham sujud sahwi ni untuk menampung kekurangan. Dan ini satu bentuk kekurangan jugalah. Tetapi jumhur ulama dan sahabat mengatakan kurang apalah. Dan Nabi SAW pun tak ada buat sujud sahwi tu, menunjukkan tak kurang. Itulah dalil yang menunjukkan bahawa walaupun sembahyang tu tidak serupa biasa, duduk dua kali tapi tidak kurang. Kalau kurang, tentu Nabi SAW sujud sahwi ke atau tambah lagi ke? Tidak. Bahkan dua saja yang dilakukan. Lepas pada tu apa Nabi SAW ni dia tidak pergi ke depan, sedangkan hak semasa Abu Bakar jadi imam, Abu Bakar undur ke belakang. Walaupun Nabi SAW kata teruskan, isyarat teruskan, tapi Abu Bakar undur ke belakang dan Nabi SAW naik ke depan. Hak ni apa tidak gitu? Hak ni apa tidak Abdul Rahman bin Auf walaupun Nabi isyarat kepada dia suruh tu, apa dia tidak undur? Kalau undur kita kata tentulah Nabi SAW naik. Takkanlah tak tahu siapa dia tu imam pula, kena naik lah, seperti mana yang berlaku kepada Abu Bakar itu. Apa begitu? Jawab ulama iaitu Nabi SAW tak say naik tu, dia takut jadi celaru semaya tadi, takut jadi celaru semaya. Sebab apa? Sebab begini, Nabi SAW sudah masuk dalam rakaat yang kedua. Bila masuk dalam rakaat yang kedua, kalau dia jadi imam, dia mestilah kena bangun. Dia mestilah kena bangun. Sebab itu rakaat yang pertama kepada dia. Tetapi kepada orang-orang yang sudah ikut Abdul Rahman bin Auf ni, rakaat yang kedua, bila rakaat yang kedua dia kena duduk, jadi celaru. Dia takut celaru tu, sebab itu dia suruh teruskan. Dan Abdul Rahman pun faham maksud Nabi SAW tu, sebab itu dia turunkan. Adapun kes Sayyidina Abu Bakar tu tidak lagu tu, sebab dia belum lagi rokok. Dia belum lagi rokok, belum dapat satu rakaat lagi. Mana di permulaan sembahyang Nabi SAW sudah mari. Sebab itu dia undur. Adapun ni tidak lagu. Ada juga ulama yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dia memilih sulukul adab berbanding imtithalil amar. Dia mengutamakan sulukul adab daripada imtithalil amar. Abdul Rahman bin Auf sebaliknya, dia mengutamakan imtithalul amar daripada sulukul adab. Ini cara anak murid dengan guru, cara anak buah dengan ketua. Sayyidina Abu Bakar dia pilih hak lagu mana? Kita kena lebih beradab, walaupun dia tak bagi kita turun, tetapi kan dia lebih lagi sembahyang dia tentu lebih lagi. Kalau dia jadi kepala lebih lagi, kita kena hormat, kita kena mengalah. Itu maknanya pilih hak adab, utamakan hak adab daripada menjunjung perintah. Nabi SAW suruh teruskan, dia tidak ikut perintah itu, tetapi dia pilih bagaimana kehendak adab sepatutnya. Adab menghendaki diutamakan orang yang lebih duduk depan itu.
Sayyidina Abu Bakar pilih jalan itu. Abdul Rahman bin Auf pula dia pilih jalan iaitu kena ikut perintah dia. Walaupun kita kurang dan dia suruh kita teruskanlah. Tak usah kira lah kalau nak kira dari segi adat sepatutnya di depan, tak usah kira. Kedua-duanya boleh. Misalnya kalau seorang anak, ayah dia kata tak usah buat lah, tak usah menyusah, tak usah pun kita tahu, lebih menyenangkan dia, kita molek buat, menjaga adab walaupun dia kata tak usah. Jadi kita tak ikut perintah dia, itu molek dari segi adab itu. Tetapi ada kalanya bila dia kata tak usah, molek kita ikut dia kata tu. Ada kalanya tu perlu kepada kebijaksanaan lah. Perlu kebijaksanaan. Setengah ulama mengatakan atas dasar ni lah Sayyidina Abu Bakar tu lebih, sebab dia mengutamakan adab daripada menjunjung perintah. Tetapi itu tidak jelas juga, tak jelas. Sebenarnya bergantung kepada keadaan-keadaan. Setengah-setengah keadaan memang molek kalau kita utamakan adab daripada menjunjung perintah. Setengah-setengah keadaan pula lebih elok kita menjunjung perintah daripada menjaga adab. Ini tidak menentukan Sayyidina Abu Bakar dia lebih daripada Abdul Rahman bin Auf, tidak. Bahkan yang lebih sesuai kita kata di sini ialah yang pertama tadi, iaitu Nabi SAW nak jaga tertib, kalau tidak jadi bercelaru sembahyang. Sebab kata tadilah, sebab tu seterusnya riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah lagi. Ini Imam Abu Daud mengambil daripada tuk guru dia Musaddad. Tuk guru dia ni Musaddad ni ambil daripada dua orang. Yang pertama Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yang kedua Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman, dua orang. Musaddad tu ambil daripada dua orang. Lepas tu dia sebut tawadda, Nabi SAW ambil air sembahyang dan dia sapu bahagian depan kepala. Nasiyah ni bahagian depan kepala dia, dekat jambul tu. Dan dia ada menyebutkan tentang atas serban, yakni riwayat Yahya bin Sa'id ada menyebutkan secara umum begitu, secara ijma' ada sebut di atas serban. Qala anil Mu'tamir, Musaddad tu meriwayatkan daripada Mu'tamir, sebab dua orang tu guru dia. Hak daripada Yahya bin Sa'id setara tu je sebut sapu bahagian depan kepala tu jelas. Dan dia ada sebut di atas serban. Atas serban tu gapo dia? Tak jelas gapo dia, tak jelas. Tapi dalam riwayat dia daripada Mu'tamir, dia kata saya mendengar ayah saya menceritakan daripada Bakar bin Abdullah, daripada Hasan, daripada anak Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah, bahawa Nabi SAW menyapu khuf dan bahagian depan kepala dia dan serban dia. Hak di atas serban tu apa dia? Sapu atas serban, bukan di atas serban dalam keadaan tidak jelas gitu. Yang ni dalam riwayat Mu'tamir lebih jelas. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari ni. Cerita pula qala anil Mu'tamir sami'tu abi. Apa tujuan dia? Dia nak cerita riwayat Mu'tamir dalam masalah ni lebih jelas, sebab dia ada menyebutkan sapu atas serban tu apa dia? Sapu, bukan atas serban saja gitu dah. Tapi dalam riwayat Yahya bin Sa'id dia ada sebutlah atas serban. Sebut apa dia? Tak jelas. Tapi kalau kita nak kira maksud dia tu, ada sebut tu sebut sapu lah juga. Pak atas serban tadi gap dia lagi, sapu lah. Apalagi riwayat yang kedua ni, tuk guru yang kedua ni Mu'tamir ini dengan jelas menyebutkan sapu serban. Ini menunjukkan bahawa kepala ni kena sapu juga. Inilah pegangan orang-orang baru ni. Sebelum pada ni kita sudah bincang dah, kalau sapu serban saja lagu mana? Imam Ahmad dan ramai lagi ulama yang mengatakan boleh sapu serban saja, memadai. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak, dia kena sapu juga kepala sikit, macam dalam hadis ni. Hadis-hadis ni dengan jelas menyebutkan dia sapu bahagian depan kepala dia dan sapu serban. Bukan sapu serban saja, sapu serban setelah sapu di atas ni jambul.
Baru ni anda sudah sebut dah, Imam Abu Hanifah pegang dengan hak ni lah. Dia kata ini menunjukkan bahawa sekadar hak ni, sapu atas jambul ni, hak ni hak wajib. Dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu tu, sapu sebanyak mana? Bahagian tu. Sebanyak tu kena sapu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal. Dia sapu juga atas. Lepas tu untuk menyempurnakan dia sapu atas serban dia. Imam Malik kata hadis ini juga menunjukkan bahawa kepala tu kena sapu semua sekali, kata dia. Ini dalam keadaan pakai serban ni, payah ni. Dalam perjalanan dia sapu sikit kepala, lepas tu dia sapu atas serban. Kalaulah kepala tu dalam keadaan tidak pakai serban, tidak kena sapu semua sekali, apa perlu Nabi SAW sapu serban tu? Apa perlu? Pada sapu sekat jambul dia saja sudah dah lah. Ni apa perlu sapu lagi? Menunjukkan bahawa kena sapu semua. Hanya dalam keadaan darurat, dalam perjalanan ke apa, payah nak buka ke serban tu, boleh sapu lah, hak baki lagi, tapi kena sapu juga. Tak pandai dengan sapu sikit. Dia kata masing-masing lah, pendapat masing-masing. Bakar berkata, saya mendengarnya daripada anak Mughirah. Anak Mughirah yang dimaksudkan di sini siapa dia? Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dia mengatakan yang menyebutkan anak Mughirah di sini yang bernama Urwah itu waham, keliru. Hak sebenarnya Hamzah, kata dia. Anak Mughirah bin Syu'bah ni ada dua orang, iaitu Urwah dan Hamzah. Imam Nawawi kata riwayat-riwayat yang menyebutkan Urwah yang meriwayatkan hadis ini itu adalah waham, keliru. Hak sebenarnya Hamzah yang meriwayatkan daripada Mughirah, ayah dia. Tapi Hafiz Ibn Hajar mengatakan tidak keliru. Sebab apa? Kedua-dua anak kepada Mughirah ni meriwayatkan hadis ini daripada ayah dia. Apa kita nak kata keliru perawi? Perawi tidak keliru. Kedua-duanya boleh diterima. Dalam riwayat ni ada sebut Urwah, ada sebut. Dalam riwayat Muslim apa ada sebut Hamzah. Ada sebut Hamzah. Tetapi kedua-dua anak Mughirah ni meriwayatkan hadis ini daripada ayah mereka. Kalau begitu tidak ada waham lah, kedua-dua riwayat itu boleh diterima. Hafiz Ibn Hajar tak boleh terima orang yang mengatakan Imam Muslim kau waham atau tok guru dia kau waham dalam mengatakan Urwah. Dia tak setuju. Sebab apa? Sebab tidak waham. Kedua-duanya meriwayatkan hadis ini daripada ayah dia. Kemudian daripada Mughirah lagi hak tu juga beza sikit-sikit ya. Dia kata kami bersama Rasulullah dalam satu kumpulan orang-orang yang berkenderaan, rakabah jamak rakib, seperti fajarah jamak fajir, kafarah jamak kafir. Ini rakabah. Dalam setengah-setengah kitab tu dia kata fi rakbihi, tidak salah juga dari segi makna dia, dalam rumbungan, dalam kumpulan rumbungan dia. Bersama saya ada bekas air, dia pun keluar untuk qada hajat dia. Bila dia mari, saya pun sambut dia dengan bekas air tadi. Saya pun tuang air kepada dia. Nabi SAW pergi qada hajat. Hajat tu buah air besar ke buah air kecil? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia pergi buah air kecil saja. Ada yang mengatakan dia pergi buah air besar juga. Kedua-duanya boleh diterima. Kalau kita kata Nabi SAW pergi buah air kecil, dia tak bawa air, nasabahlah kita kata. Tak apalah, tidak berapa pelik kita kata. Sebab dia guna batu. Tapi kalau buah air besar pun, apa nak pelik? Pada masa tu memang orang guna batu untuk istinja. Dia guna batu. Dan dalam hadis ini tidak jelas menunjukkan Nabi SAW langsung tak bawa air.
Boleh jadi dia hanya bawa air untuk istinja saja. Air untuk ambil air sembahyang tak ada. Jadi Mughirah pergi bawa air untuk ambil air sembahyang. Boleh kedua-duanya. Sebab tidak jelas dia tidak gunakan air itu. Boleh jadi dia gunakan air juga, tapi air itu hanya mencukupi untuk membersihkan apa nama ni, hadas dia tu. Hak lain-lain itu seperti lah juga. Cuma ni disebutkan dia pakai jubah Rum, jubah dari Rum, dari suf yang dibuat daripada suf, yang ni bulu binatang. Suf ni daripada bulu biri-biri, kibas apa tu, daripada tu jubah tu. Hadis ini menunjukkan bahawa boleh pakai, boleh guna barang-barang daripada negeri orang kafir, boleh guna. Buatan orang kafir boleh guna. Sebab apa? Nabi SAW guna jubah daripada Rum. Rum ni umumnya pada masa tu orang kafir, boleh guna, tidak salah, asalkan benda itu suci, boleh guna. Jadi dalam syarah-syarah hadis ni, itu yang disimpulkan oleh ulama. Di antara yang disimpulkan oleh mereka, iaitu kita boleh guna barang-barang buatan orang kafir ni, boleh, asalkan ia bersih. Dayiqatul kummain, tadi jugalah sempit lengan baju dia tu. Lepas pada dia tarik ke dalam tu, dia pun hola tangan dia tu. Dah nak cuai air, dia pun hola lah tangan dia. Lepas pada tu saya pun membongkok, saya tunduk untuk nak pecah khuf dia tu. Dia kata tak payah. Sampai begitu sekali sahabat-sahabat ni berkhidmat kepada Nabi SAW. Begitu. Dan kalau kita tengok orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW ni, walaupun apa, cabut kasut, bawa kasut, bawa air, pergi cari anak batu untuk apa ni, istinja, dan benda-benda remeh-temeh lagu tu, bawa tukat Nabi, yang seumpama tu. Tetapi orang-orang ni Allah SWT bagi keberkatan kepada dia, dan dia menjadi orang-orang besar kemudiannya. Macam Mughirah ni menjadi gubernur. Gubernur ni kalau tempat kita ni menteri besar. Abu Hurairah jadi orang besar juga, orang istimewa juga. Ibnu Mas'ud jadi orang besar juga, cuma dalam bidang masing-masing. Dalam bidang masing-masing. Dia kata biarkan khuf itu, kerana saya memasukkan kaki saya ke dalam khuf itu dalam keadaan suci. Jadi kaki itu suci lagu mana? Mengikut jumhur ulamanya, dia kata suci daripada hadas. Yang ni saya ada air semaya dah, lepas pada ada ambil air semaya, basuh kaki, selesai semua, kita kata kesak-kesak kaki, lepas tu baru pakai khuf. Lepas tu kita katalah terkentuk ke ataupun buat air kecil, kita kata nak ambil air semaya pula, hak tu boleh sapu. Sebab apa? Tadi pakai khuf tu setelah kaki tu suci daripada hadas. Tetapi Daud Zahiri kata tidak. Dalam keadaan suci, mana dia kata suci daripada hadas? Dalam keadaan kaki itu suci, tak ada tahi ayah, kau tak ada gapo kau kaki tu. Walaupun tak mesti dia tu apa ni, mana ada ismaya, tak mesti dia pakai khuf tu dalam keadaan dia ada ismaya, tak mesti. Kalau dia pakai khuf pun dalam keadaan tak ada ismaya pun, asalkan kaki dia tu suci, sudah memadai, kata dia. Boleh sapu dah khuf kemudian, boleh sapu, kata Daud Zahiri. Dalam riwayat ini dia ada sebut, Sya'bi kata Urwah anak kepada Mughirah menyebutkan perkataan, aku menyaksikan ayahku buat gini, dan ayahnya menyaksikan Rasulullah SAW buat gini, sapu tadi. Dia ada sebut perkataan syahidah, yakni syahadah, yang memberi arti kuat, bukan dengar cerita dak, memang tengok sendiri. Itu maknanya syahidah tu. Dalam riwayat ini disebutkan anak Mughirah, yang dimaksudkan tadi ialah Urwah. Kalau mengikut Imam Nawawi, orang yang menyebutkan Urwah tu waham, maknanya ini waham. Tapi Hafiz Ibn Hajar tak setuju, tidak waham. Hak Urwah ni pun betul juga, Hamzah tu pun betul juga, sebab kedua-dua mereka meriwayatkan daripada ayah mereka hadis ini. Seterusnya ni tadilah bila apa ni,
Abdurrahman bin Auf beri salam, Nabi SAW pun bangkit dan bersemayam lagi satu rakaat yang Abdurrahman mendahuluinya, dan dia tidak menambahkan apa-apa di atas sembahyang itu, menambahkan apa-apa yang di rakaat lain ke atau sujud sahwi ke apa-apalah, tak ada tambah apa-apa. Lepas pada tu beri salam. Tapi Abu Daud kata, dia cerita, Abu Daud kadang-kadang dia menceritakan mazhab mazhab ulama terutama di kalangan sahabat. Dia sebut macam di sini dia sebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, Ibnu Umar berpendapat orang yang sempat hanya satu rakaat sembahyang dengan tu imam, dia kena sujud sahwi. Dia kena sujud sahwi sebab sujud sahwi itu memberi makna menampung kekurangan, dan orang ni telah kurang dah, telah kurang dah sembahyang dia tu. Sebab mengikut setengah-setengah ulamanya, sembahyang fardu itu wajib berjemaah, dan dia telah menunaikan hak wajib itu dalam keadaan tidak sempurna. Sebab sebahagian saja dia tunaikan bersama imam, bila tak sempurna kena sujud sahwi lah. Itu pendapat mereka seperti yang kita sebut tadi. Adapun jumhur sahabat dan jumhur ulama kemudian ni mengatakan tak ada lagu tu, tak ada lagu tu. Tak ada lagu tu. Ini juga menunjukkan, cerita ni juga menunjukkan bahawa tidak semestinya sesuatu yang diamalkan oleh segelintir ataupun beberapa orang sahabat itu diterima oleh umat. Kemudian tak ada buat lagu ni, tak ada. Walaupun ada di kalangan sahabat, tapi berhenti setakat dia saja, berhenti setakat mereka. Dengan kita baca benda-benda ni, kita dapat tahu sejarah lah, ada di kalangan sahabat lagi. Tapi tidak semesti kita tu, bahkan hak kebanyakannya tak ada buat lagu ni. Seterusnya hak satu lagi ni lagu tu juga, cuma dia tidak sebut dua khuf tetapi dua muq. Muq ini pun jenis khuf jugalah, jenis khuf juga. Dan Abu Daud menceritakan Abu Abdullah dalam sanad ini yang meriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Sulami itu ialah Abu Abdullah Maula, yakni hamba yang dibebaskan, Maula bagi Bani Taim bin Murrah, bukan orang lain. Takut-takut keliru sebab Abu Abdullah ni ramai. Abu Abdullah ni maksudnya, itu tujuan qala Abu Daud. Lepas tu riwayat daripada Jarir bin Abdullah, dia ambil air sembahyang dah sapu khuf. Dia kata, apa yang menegah aku untuk nak sapu khuf? Aku boleh sapu. Sebab apa? Aku sendiri tengok Rasulullah SAW sapu. Tapi ada juga orang yang bantah dia. Orang kata ini hak sapu-sapu ni sebelum Maidah. Dalam Al-Maidah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yani Allah Subhanahu wa taala suruh basuh kaki itu. Wa arjulakum, suruh basuh, bukan sapu. Ni kalau atas khuf pun makna sapu juga. Orang kata kalau hak sapu khuf tu itu hak dulu. Dalam ayat Al-Maidah, Al-Maidah ni turun kemudian benar dah. Surah Al-Maidah ni dalam tu suruh basuh. Maka Jarir bin Abdullah menjawab, dia kata, aku tidak Islam melainkan selepas turun ayat Maidah dah. Maknanya aku tengok Nabi SAW sapu lagi lepas pada tu, sapu lagi. Bukan kata ayat ni memansuhkan hadis ini, tidak, tak mansuh. Kalau mansuh, apa Nabi SAW buat lagi? Dan aku tengok, sebab apa? Aku Islam selepas tu, selepas daripada turun ayat Maidah tu, aku tengok Nabi SAW masih lagi duduk sapu. Menunjukkan ayat tadi tidak memansuhkan hadis hak sebelum ni. Bahkan selepas pada turun ayat hak memerintahkan basuh itu pun masih lagi Nabi SAW menyapu khuf. Ini menunjukkan bahawa hak basuh tu dalam keadaan tidak ada khuf. Bila tidak ada khuf, tidak ada sapu, tak boleh sapu, kena basuh. Tetapi sapu ni bila ada khuf, dengan itu kita boleh pakai kedua-dua qiraat itu. Kalau wa arjulakum, basuh ketika tidak ada khuf, wa arjulikum, sapu ketika ada khuf. Kedua-duanya boleh pakai, tak jadi masalah lah kalau kita terima hak tu. Kedua-duanya boleh pakai. Inilah dalil, di antara dalil yang kuat lah bagi orang yang mengatakan sapu khuf ini tidak mansuh. Sebab apa? Sebab Nabi SAW masih lagi sapu yang dilihat oleh Jarir ini. Selepas daripada turun ayat Maidah masih lagi sapu. Seolah-olahnya perbuatan Nabi SAW ini menjelaskan makna ayat Al-Quran itu. Makna ayat Al-Quran, kalau kita terima kedua-dua riwayat itu,
Kedua-dua qiraat itu, wa arjulakum dan wa arjulikum, bermakna Nabi SAW menjelaskan tempat pakai bagi kedua-dua. Wa arjulakum ketika tak ada khuf, wa arjulikum ketika ada khuf. Inilah Nabi SAW memainkan peranannya sebagai mubayyin, sebagai penjelas kepada makna Quran itu. Dan Jarir bin Abdullah ni dia masuk Islam pada tahun yang ke-10. Lewat benar lah, lewat benar pada tahun yang ke-10 Hijrah. Dan dia ni seorang yang sangat cantik. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini seorang yang sangat cantik. Dia terkenal, diberi gelaran kepada dia dengan Yusuf umat ini. Yang ini serupa Nabi Yusuf kan comel. Yusuf umat ini iaitu Jarir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan khuf oleh Najasyi. Najasyi ni raja di Habsyah yang telah memeluk agama Islam. Khuf kosong, tidak kata berbunga-bunga, kalau kita kata khuf itu tidak berbatik-batik, kau tidak. Khuf itu khuf hitam kosong gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai itu bila ambil air sembahyang dia pun sapu. Abu Daud berkata ini adalah di antara hadis yang hanya diriwayatkan oleh ahli Basrah, sedangkan ada juga ahli Kufah di sini. Tetapi maksudnya hak kebanyakan perawi dia tu ahli Kufah. Ada, tidak semesti semuanya orang Kufah. Orang Basrah. Tapi kebanyakan ahli Basrah disebutkan tafarrud ahli Basrah juga. Seterusnya Mughirah bin Syu'bah, riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu khuf dia. Aku pun kata, wahai Rasulullah, engkau lupa kau? Dia pun kata, engkau lah yang lupanya. Lagu ni lah Allah SWT suruh aku, Tuhan aku suruh aku. Lagu ni lah seolah-olahnya hadis ini menjelaskan hak Tuhan suruh. Mana Tuhan suruh? Dalam ayat tadi tak ada ayat lain. Wa arjulakum ilal ka'bain. Seolah-olahnya kalau kita terima qiraat wa arjulikum itu bermakna hak tu pun Tuhan suruh juga. Sapu tu dalam keadaan ni, dalam keadaan pakai khuf ni. Hak tu lah kamu lupa. Kamu lupa bahawa ayat tadi bukan untuk basuh saja. Kamu lupa hak tu. Hak sebenarnya sapu pun boleh dalam keadaan pakai khuf. Bukan aku yang lupa, aku tak lupa. Ataupun kamu lupa, mana jangan sehingga kamu kata aku lupa tu. Sepatutnya kamu kena tanya lagu lain lah. Bukan dalam bentuk totok begitu kita kata. Kamu lupa kah? Jangan tanya lagu tu, tanya dalam bentuk lain yang lebih halus lagi. Itu sebab Nabi SAW kata kamulah yang lupa tu. Bihadza amarani Rabbi. Inilah setakat itulah dulu untuk malam ni, dan kita akan masuk bab lain pula minggu depan. Tetapi hadis yang terakhir ini termasuk di antara hadis dhaif dalam Abu Daud ini. Termasuk dalam hadis dhaif dalam Abu Daud ini. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.